Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Sesuatu berita menggempakan berkaitan dengan kaki fitnah nomor 1 di negeri Perak. Tidak lain tidak bukan Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria. Tidak sampai 2 tahun, 3 fitnah besar yang dibuat oleh Razman Zakaria, sahabat-sahabat semua. Kalau fitnah-fitnah kecil tu mungkin lebih daripada 100 dan sebagainya. Jadi ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Dan perkara kedua, PAS dan Bersatu semakin rakus tunjuk kuasa. Ada yang merajuk, ada yang letak jawatan karena kuasa mereka tidak ada, mereka maukan kuasa, tapi sebaliknya sahabat semua. Jadi mari kita lihat ya, perkara yang pertama berkaitan dengan kaki fitnah nomor 1 di negeri Perak. Ini adalah ulasan mantap ya daripada Liana Marzuki, seorang pemerhati politik ya, yang membuat kenyataan ini. Katanya tak sampai 2 tahun pemimpin PAS ini telah membuat 3 fitnah besar. Jadi apakah fitnah-fitnah itu? Kes yang pertama, ini kuasa 3 ya. Kes yang pertama, kes 9 Februari 2023. Dia menfitnah ya, dia menfitnah Perdana Menteri Malaysia yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kononnya Datuk Seri mempromosikan agenda LGBT dan komunis ya, dan mengatakan kalau Datuk Seri jadi Perdana Menteri maka negara kita ini akan hilang, akan dikuasai oleh komunis. Dan katanya lagi kaum sejenis akan kawin lelaki kawin lelaki, perempuan kawin lelaki. Jadi lepas kena gertak dengan LOD, dia meminta maaf. Kes tak diteruskan kerana Datuk Seri menerima permohonan maaf Razman Zakaria ini. Kalau kita rakyat sahabat semua, kita mau Datuk Seri Anwar meneruskan saman itu dan meminta saman 100 juta ringgit ya, supaya Datuk Seri ada duit. Ya, sekarang ini dia tidak ada gaji sebagai Perdana Menteri maupun Menteri Kewangan. Jadi kalau diteruskan saman itu kan alangkah baiknya sahabat-sahabat semua. Dan kes kedua, ini yang terkini ya, belum masuk yang dari tahun ke tahun, zaman berzaman, fitnah-fitnah, hasutan-hasutan, kala-kala saman fitnah, minta maaf dan sebagainya. Kes yang kedua pada 2 Disember 2024, yang mana Razman Zakaria ini menfitnah Menteri Besar Perak, mengatakan Menteri Besar Perak ini zalim dan juga biadab. Jadi selepas kena sound di dalam Dewan Undangan Negeri Perak, dia meminta maaf. Siap minta Menteri Besar belikan dia kereta baru sebagai ketua pembanggang. Punya tak tahu malu. Inilah ya, Pesuruhjaya PAS Perak memalukan Parti Islam se-Malaysia, PAS ya, yang mengatakan kononnya mereka lah pejuang bangsa dan agama. Tetapi inikah contohnya sahabat semua, pemimpin, ustaz, ulama. Apa yang saya tahu pada pandangan saya, mereka ni lebih baik digelar sebagai ular mak. Ular dalam semak ataupun boleh. Yang ketiga, kes ketiga yang difitnahnya lalu meminta maaf ya, 11 Disember 2024. Ini yang terkini sahabat semua, ini terkini. Ini antara 2-3 yang terkini lah. Dia menfitnah Menteri KPKT iaitu YB Ngakoming. Katanya acara kibar bendera China di Teluk Intan itu menteri yang pelopori, ataupun katanya menteri itu yang merasmikan acara program berkenaan. Dan apabila YB Ngakoming mengumumkan untuk menyaman Razman Zakaria ini, dan LOD sudah pun dihantar, dia apa yang dia buat sahabat semua? Kelang kabut ya, kelang kabut dia meminta maaf. Inilah modus operandi pemimpin-pemimpin PAS sahabat semua. Apa yang mereka buat? Fitnah dahulu, baru minta maaf. Namun kita harapkan ya saman itu diteruskan, kerana sebenarnya ia telah pun memberikan kesan buruk, persepsi kepada mereka yang percaya dengan fitnah yang dibuat oleh Razman Zakaria ini. Jadi kata Liana, sebagai orang Perak saya sangat tak berkenan ketua pembangkang di dunia ini. Cakapnya merapu sahaja, nampak sangat eager beaver, nakkan kuasa semata-mata. Sekarang dah macam jadi SOP dia katanya. Dia punya SOP itu fitnah, minta maaf, ulang lagi. Itulah SOP, standard operation. Ya, dia punya SOP.
Ya, kalau sudah minta maaf, dia akan ulang lagi. Contohnya sudah ada 3 perkara dia memohon maaf. Jadi kata Liana lagi kurang dari 3 tahun, 3 fitnah tersebar dia pernah buat, dah jadi macam fitnah tegar. Dia terlepas sebab dia minta maaf. Inilah isunya bila agama dijadikan parti. Apa sahaja taktik jahat politik seperti fitnah dan adu domba akan terpalit dengan agama juga, kata Liana Marzuki. Jadi kalau politikus yang kononnya mewakili Islam mengamalkan perangai fitnah dan menipu untuk undi, bagaimana orang lain memandang Islam nanti? Soalnya, jadi pejuang agama pada saya bukan bermaksud Anda berperang dan memusuhi orang bukan Islam seagama. Patutnya Anda berusaha dekatkan orang lain kepada kita. Jadi saya selalu percaya, orang menilai satu agama bukan melalui kitab sucinya, tetapi melalui tingkah laku pengamalnya, kata Liana lagi. Jadi kalau inilah pemimpin Islam yang dipuja, you tell me, orang nak dekati atau menjauhi soalnya. Jadi Malaysia kena mula berfikir, bagaimana nak buat dipolitisi agama. Seperti Indonesia, Brunei dan juga Turki. Agama tidak seharusnya dimonopoli oleh mana-mana pihak tambah orang politik. Agama itu sifatnya menyatukan, politik pula memecah belah, maka seperti air dan minyak. Mogah katanya reformasi politik ini berlaku di dalam negara kita. Ini yang terbaik untuk negara menolak penunggang agama seperti Razman dan juga lebay-lebay pemimpin-pemimpin di dalam parti PAS ini. Itu antara pandangan dan sedikit tambahan pandangan saya lah ya. Pandangan daripada Liana berkaitan dengan parti PAS ini yang kita lihat semakin terdesak ya di dalam mempolitikkan isu agama, isu bangsa dan sebagainya. Isu fitnah menjadi seperti SOP mereka. Seakan-akan fitnah itu adalah ajaran mereka, sahabat-sahabat semua. Dan kita tahu dan kita boleh nampak dengan jelas. Seperti peribahasa mengatakan, di mana jatuhnya kuah kalau bukan ke nasi. Jadi di mana walaun-walaun ini belajar kalau bukan daripada pemimpin-pemimpin mereka. Alright, itu isu pertama. Isu kedua, PAS dan bersatu. Mungkinkah ada pergolakan besar yang sedang berlaku sehingga baru-baru ini walaupun ya Menteri Besar Terengganu belum lagi membuka mulut kenapa beliau mengundurkan diri meletak jawatan sebagai Bendahari Perikatan Nasional, tapi ramai cakap-cakap bahwa adanya pergolakan di antara PAS dan juga bersatu. Kerana apa? Kerana kuasa jawatan, mungkin itu yang dikatakan. Jadi hari ini Wan Faizal menyatakan rayuan jangan bakar kelambu petanda kapal Danak Karam. Ini satu lagi kenyataan media yang menarik untuk kita ikuti. Jadi ketika ahli Parlimen Machang, Wan Ahmad Faizal dan Wan Ahmad Kamal menasihati rakan-rakan di dalam PAS supaya tidak membakar kelambu kerana marahnya nyamuk, beliau seolah menyampaikan bahwa situasi di dalam Perikatan Nasional agak serius dan menuju kehancuran. Jangan marahkan nyamuk, kelambu dibakar. Demikian peribahasa yang digunakan Faizal ketika meminta PAS untuk bersabar. Jadi peribahasa itu memberikan banyak maksud yang merujuk kepada tindakan baru-baru hanya merugikan diri sendiri atau membuat masalah yang lebih besar hanya disebabkan perkara remeh. Pengarah Komunikasi Amanah Nasional Khalid Samad berkata, kenyataan ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu itu sepertinya ingin memberitahu tindakan PAS itu berkemungkinan boleh membawa kepada perpecahan dan tamatnya kerjasama dua parti itu. Lebih menariknya, ianya dianggap sebagai satu tindakan membakar kelambu. Lalu adakah ini tanda-tanda hari terakhir Perikatan Nasional? Kata Khalid Samad. Kerana apabila dikatakan bakar kelambu, maknanya hancurlah kan hanya kerana nyamuk seekor nak bakar kelambu. Pokoknya istilah bakar kelambu itu mungkin Ahmad Faizal tak faham. Dia main tembak je peribahasa, maksudnya nak membakar, memusnahkan. Berarti dia macam menganggap itu satu tindakan yang membawa perpecahan dan mungkin tamatnya kerjasama PAS dan juga bersatu. Kata Khalid Samad ketika diminta mengulas kenyataan Wan Faizal itu. Ramai juga rakyat Malaysia di luar sana mengatakan, ya PAS sekarang ini mula menjauhkan diri daripada bersatu kerana ada ura-ura menyatakan PAS mahu menyertai kerajaan perpaduan. Ini lagi mengejutkan sahabat-sahabat semua. Ada juga mengatakan kerana tindakan Menteri Besar Terengganu letak jawatan tu, kerana ada yang mengatakan dia mahu bersiap sedia untuk diangkat ataupun dilantik sebagai Perdana Menteri. Yang kononnya mereka akan mengangkat sumpah pada 12 hari bulan 12 2024. Itu
ya, pengumuman yang dibuat oleh Papa Gomo, sahabat semua. Tetapi kemarin seharian saya menunggu di media sosial, di Facebook kah, di TikTok kah, di Instagram kah, manalah tahu ada video-video ya Dr. Sam untuk angkat sumpah. Tetapi akhirnya sahabat semua itu hanyalah permainan politik sempit yang dimainkan oleh geng-geng daripada ataupun sitro-sitro pembangkang, ya. Sitro pembangkang yang pro kepada Perikatan Nasional ini. Jelas mereka cuba untuk memberikan harapan palsu ya kepada Walan Walantit ini, sahabat semua. Namun harapan itu tinggal kenangan, mimpi tidak jadi kenyataan, dan boleh dianggap mungkin itu semua hanya mimpi basah. Jadi terima kasih sahabat semua. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Sekiranya Anda juga mau berikan sebarang komen pandangan, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapak penkang ke 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Alright Nopal Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.